Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, aku ada terjumpa video ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan aku ada buat video tu. Dan ya macam aku pun skip jugalah, tapi aku terperasan orang ada ambil video ni dan orang viralkan dan dapat ratusan ribu view. And so aku nak berkongsi dengan hampa semua. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia menceritakan pada akulah seorang pemimpin Islam, lepas seorang yang beramanah, suka memberi peringatan, macam orang cakap bagi pesanan, bagi peringatan. Dan tak tahulah kan, hampa boleh nilai. So aku nak harapkan kalau hampa baru tengok, kalau hampa tak tahu lagi siapa Anwar Ibrahim ni, aku syorkan hampa masuk dekat dalam Google, YouTube ke, hampa search tengok siapa Anwar Ibrahim. Lebih baik hampa masuk Google, hampa boleh baca latar belakang Anwar, siapakah Anwar, apakah kelayakan Anwar, resume Anwar tu sendiri hampa boleh tengok. Di sebalik macam resume tu dia ada juga kan, dekat dalam macam resume tu dia ada cerita dia ni apa dah. Di setiap tulisan tu dia ada translate satu persatu. Jadi aku yang bermulanya dulu aku tak kenal sangat pun Anwar Ibrahim, dan setelah Anwar Ibrahim keluar daripada penjara, aku heran kenapa orang duk raikan dia ni teruk sangat. Dia ni siapa dia sebenarnya ni? Biasalah bekas walaun, aku kan bekas walaun ni, ex walaun. Jadi aku pun siapa dia Anwar Ibrahim ni. So aku ambil tahu, aku start search dekat Google dan aku pun baca latar belakang dia. Aku gambar-gambar hak lama-lama waktu dia muda apa ni, waktu mula-mula dah kahwin, sebelum berkahwin dengan Kak Wan Azizah pun ada gambar-gambar, dan daripada Nurul Izzah kecil perjalanan depa pumpang aku baca lama aku baca. Dan aku ada buat video tu, aku record screen handphone tu, and then siapakah Anwar Ibrahim, dan aku letak dekat TikTok dan view dah naik puluhan ribu, lepas tu kena ban. Itu dalam tahun lepas sebelum pilihan raya aku buat macam tu, video tu kena ban. Kalau dekat TikTok ni mudah sangat orang yang koyak. Bila orang koyak, orang report, lepas tu video kena remove. Itu yang aku tak minat sangat TikTok. Aku minat dekat YouTube lah. YouTube memang best lah cerita dia. Jadi kan, hampa boleh pergi baca siapa Anwar Ibrahim ni sebenarnya. Dan hampa ambil tahu perjalanan, perjuangan dia. Dia dizalimi. Cuba hampa tengok, Allah angkat darjat dia setinggi-tinggi. Dan Allah jatuhkan, Allah turunkan martabat dan darjat dia segendah. Kita tak pernah lalui macam dia rasa. Mak bapak kita pun tak pernah lalui apa yang dia rasa. Pada aku kan, untuk nak jadi seorang pemimpin ni, dia lalui dulu susah senang. Lepas tu dia susah sesusah-susahnya. 10 tahun masuk penjara, dituduh, dihina, dimaki, dicaci, dibenci. Cara mana dulu duk masuk dekat dalam paper surat khabar ni, dizalimi, dikhianati, dianiayai, diaibkan. Bayangkan, aku baca semua tu, aku ambil tahu. Jadi apabila martabat seseorang ni Allah yang tentukan, bukan hang, bukan Hadi Awang, bukan Tuan Ibrahim, tu bukan Muhyiddin, bukan Mahdi. Allah yang tentukan, Allah yang menjatuhkan seseorang, dan Allah yang mengangkat seseorang tu merengkok dalam penjara 10 tahun setengah. Disebabkan apa? Disebabkan melawan pemerintah, menentang rasuah, salah guna kuasa, lepas tu dengan sistem yang korup, sistem sakau, sistem curi, diaibkan sampai hari ni. Hampa bayangkan, hampa dituduh, hampa difitnah, hampa dicaci, hampa dimaki sampai hari ini. Puluhan tahun sepanjang hidup di dalam dunia politik, dihina, dimaki, dicaci, walaupun benda dah berlaku 20 tahun, 30 tahun lepas, tapi diulang hampa bayangkan. Dia aku nak bawa dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar apa yang ucapan Anwar Ibrahim di dalam Kongres ni dalam beberapa minit je. Jom sama-sama kita dengar apa yang ucapan Anwar Ibrahim. Reformasi. Parti ini harus kukuh. Jangan selesa kerana ramai menteri. Jangan tuntut habuan kerana kita jadi kerajaan. Kita cerca dulu kerana orang menyalahguna kuasa mereka. Jangan kita ulangi itu. Kita pernah susah dan derita dulu.
Tak perlu kita susah dan derita sekarang. Tapi jangan fikir dengan kerajaan yang ada semua mau menjadi kaya. Kalau itu niat dan tekad kita, negara akan rosak. Saya tahu pendekatan begini tidak semestinya popular. Kita dah berjuang 20 tahun. Saya susah 10 tahun. Bila lagi? Jangan ulang pendekatan ini. Jaga semangat batin ini. Pelihara dan gilap idealism kita. Yang nak kita selamatkan di negara, yang kita nak selamatkan di rakyat. Siapa tunggaknya? Saudara-saudari. Siapa pejuang panglima? Saudara-saudari. Mana kekuatannya? Diranting dan dicabang. Mana ideanya? Pada pemikiran yang waras di kalangan saudara. Siapa yang boleh diharapkan? Saudara-saudari. Siapa? Anak muda dan wanita dan rakan-rakan dari Perlis sampai ke Sabah. Kita baru saja terokai satu bidang, iaitu kekuasaan. Dan kita harus sedia menghadapi liku-liku baru ini. Dan kita tidak bekerja dalam satu vacuum atau lompongan. Kita bekerja berdepan dengan heretan sentimen kaum dan agama yang melampau. Dan ia memerlukan kekuatan dan idealism baru. Dia tidak boleh menang hanya dengan wang dan dengan projek. Betul. Dia menang dengan keyakinan. Dia menang dengan ideas dan guiding ideas. Tidak pernah mana-mana pemerintah menang hanya dengan projek dan wang ringgit. Dan kita kenal begitu kerana kita pernah lawan lama. Dan sekarang berilah ruang, kerjasamalah dengan rakan-rakan kita. Kerana terbukti setahun ini, bukan saja dalam Pakatan Harapan, tapi dalam UMNO Barisan Nasional, GPS GRS itu sudah menjadi rakan keluarga kita yang mantap, yang harus kita hormat dan kerjasama dengan sebaiknya. Sekali lagi saya ucap terima kasih, penghargaan kepada saudara. Kalau tidaklah kerana saudara-saudara, saya percaya, saudara tahu, saya tahu, kalau tidak kerana dukungan saudara-saudara, selama ini bertukus lumus, susah payah, miskin dan merempat. Kalau tidaklah kerana saudara, saya tidak mungkin berdiri di sini sebagai Perdana Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi. 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 Membujur lalu. Okey geng, alhamdulillah geng. Itulah ucapan Anwar Ibrahim yang dia bagi satu peringatan dan juga dia nak kukuhkan kerjasama. Dia nak angkat martabat rakyat. Kita boleh dengarlah ucapan-ucapan dia daripada hari mula dia jadi Perdana Menteri hingga hari ini. Ucapan dia tetap konsisten. Walaupun orang duk pertikaikan segala-galanya, pelbagai pertikaian-pertikaian yang dikenakan terhadap Anwar Ibrahim, depa apa yang depa boleh petikai, semua segalanya depa akan petikai. Kerajaan Anwar bukannya kerajaan suci, bersih dan berseri, dan juga kerajaan orang kata kerajaan yang tak pernah buat salah. No. Manusia akan ada juga sesuatu kelalaian. Tapi disebabkan kita memerlukan kumpulan yang dapat bekerjasama, dapat tegur, kan? Dapat bagi peringatan, itu yang kita nak. Bukannya dengan cara fitnah, hina, caci, maki, kata macam-macam. Kan? Dia hina seperti mana Cikgu Bat semalam kempen dekat Kemaman. Allahu Akbar. Dia boleh mendajalkan Anwar Ibrahim. Cuba tengok betapa teruknya penyakit hati. Ini orang tak khawarij. Ini adalah puak-puak khawarij. Puak-puak mengkafirkan orang, menghina. Allahu Akbar. Disebabkan Anwar tidak menguntungkan mereka, dia hantam kau-kaunya. Memang sebenarnya kafirkan orang, surga nerakakan orang, lepas tu membabi butakan orang. Apa dia boleh kata?
Kan macam Cik Gubat dia boleh mendajalkan Anwar Ibrahim. Dan alhamdulillah dah ada apa nama? Macam pemuda keadilan Bandar Tun Razak dah buat laporan polis terhadap Cik Gubat. Cuba hampa bayangkanlah, kita letak tengok diri kita kepada kehidupan Anwar Ibrahim. Allah angkat, hampa bayangkan. Ni Syahidan Kasim, Anwar Musa puluhan tahun duduk di dalam politik pun tak dapat jadi Menteri Kewangan. Pun tak dapat jadi Timbalan Perdana Menteri, pun tak dapat jadi Perdana Menteri ke apa ni. Macam Zahid Hamidi. Habis-habis dia pernah rasa Timbalan Perdana Menteri. Ni Zahid dia nak boleh dapat jadi Timbalan Perdana Menteri pun dah puluhan tahun duduk di dalam parti. Berbeza dengan Anwar Ibrahim. Dia ambil tempoh hanya 2 penggal sahaja. Waktu 1982 Anwar Ibrahim bertanding di Parlimen Permatang Pauh menjadi wakil rakyat dan menang sebagai ahli parlimen dan diangkat menjadi Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan, dan selepas tu dia jadi Menteri Pelajaran. Pilihan raya untuk kali yang kedua dia menang lagi, diangkat untuk 2 penggal saja, kurang daripada 10 tahun Anwar dah jadi Timbalan Perdana Menteri, Anwar dah jadi Menteri Kewangan. Cuba hampa tengok. Allah angkat darjat dia tu dengan cepat, sangat-sangat cepat. Kurang daripada 10 tahun, Anwar dah dapat jadi. Allah angkat setinggi-tingginya. Dan apabila apa yang Anwar buat, sehingga kan kita boleh tengok rekod pengurusan kewangan, mampu bayar hutang, pengurusan kewangan pun cantik apa semua kan. Dan apabila menegur orang yang salah guna kuasa, orang yang sakau duit rakyat, orang yang nak bail out syarikat anak-anak dia, syarikat hak mana rugi, pakai duit kerajaan yang menanggung rugi disebabkan perbuatan bos dia, tu yang dia tegur. Dan apabila ditegur, dia jatuh sejatuh-jatuhnya, lebam, tulang belakang, tulang patah, semua dibogilkan, ditelanjangkan, malah difitnah, dihina, dimaki, dicaci, sehingga berjalan sehingga sekarang. Tapi ya, walaupun sampai sekarang jutaan, cuba hampa berkata 4 juta lebih pengundi Perikatan Nasional. Bayangkan setiap hari berapa juta fitnah khazah masih berjalan sampai hari ini. Kita kena ingat, hang fitnah seseorang menggunakan fitnah liwat ataupun zina, fitnah khazah, hang kena ingat kesaksian hang tidak dibenarkan, tidak diterima oleh Allah. So kalau hang jadi wali terhadap anak hang, kesaksian hang tu tak sah, wali hang tu tak sah. Jadi anak hang bernikah dengan cara tidak sah. So anak hang tak sah bernikah, anak hang akan berzina sepanjang zaman. Lahirlah cucu daripada perbuatan zina disebabkan nikah anak hang tu memang tak sah. Wallahu a'lam. Daripada 1998 Anwar dipecat sehingga sekarang dah bercucu dah. Dah bercucu dah, bayangkan berapa ramai orang yang lahir daripada kesaksian yang tidak sah. Apalah nasib mereka. Minta Allah terimalah taubat mereka. Allah maafkanlah mereka. Kita harapkan fitnah ni, insyaAllah fitnah ni, benar-benar fitnah ni dia akan tertutup sendiri, dia akan habis sendiri. Tapi apabila benda hak diulang ni, benda tu tuan badan, alhamdulillah macam tuan badan dia dah maafkan, walaupun orang fitnah dia maafkan lagi. Tapi untuk diri kita ni, kita dengan Allah ni lagu mana ke? Walaupun dia dah maaf, kok macam mana pun kita kena pergi jumpa dia. Seperti mana ahli Parlimen Putrajaya Razi Jidin, sampai sekarang dia tak jumpa minta maaf ke apa ke soal yang dia kata saya yakin Anwar peliwat. Sampai sekarang. Bayangkan, nanti aku showkan siapa dia yang tengok anak Razi Jidin bernikah. Cuba pergi tanya, dah minta maaf dekat Anwar ke belum? Sebab cakap dekat Razi Jidin, anak hang nikah dengan mewalikan hang. Wali hang tu tak sah. Hang sebagai wali tu tak sah. Sebab hang dah fitnah khazaf terhadap seseorang. Jadi pernikahan anak hang tu tak sah. Anak hang akan berzina sepanjang mana dia bersama dengan suami dia. Bukan nak kata lah kan, kalau hampa perasan lah kan, apa yang berlaku, penceraian, anak-anak bercerai, bergaduh, gundah gulana apa semua. Kemungkinan besar, bermula daripada si bapa ataupun si mak, ataupun macam tak kira lah antara belah suami ataupun isteri punya mak bapak ni, kemungkinan ada satu kelakuan soal khazah. Sebab tu
anak menjadi mangsa. Anak-anak bernikah, kita harapkan anak ni dapatlah hidup bahagia dengan suami isteri, dapat bina masjid, bina rumah tangga. Tapi asbab daripada kita fitnah khazaf terhadap seseorang, dan anak kita bernikah, kita menjadi wali terhadap anak kita, dan pernikahan anak kita tu tak sah. Terima hakikat lah. Sebab tu macam-macam ujian sekarang ni, kehidupan sekarang daripada segi penceraian. Di dalam majlis agama Islam, mereka dapat rekodkan sehari puluhan orang yang bercerai. Puluhan kan ratusan orang yang bercerai setiap hari. Bayangkan. Inilah sedikit perkongsianku. Cukup lah. Janganlah fitnah. Kalau benda kita tak nampak, kita tak ada bukti, kita pun tak ada bukti, tak ada apa, janganlah kita duk panjangkan fitnah. Dan sebab benda ni akan kembalikan kepada kita balik. Esok Allah akan hantar orang lain pula fitnah kita. Kita kena ingat, Allah Maha Adil. Hari ni kita fitnah orang tanpa kita bawa bukti, esok Allah hantar orang lain pula fitnah kita. And macam mana yang orang yang hang fitnah tu lalui, hang akan lalui. Jadi inilah, terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak manfaat untuk hang. Assalamualaikum.